ataupun pasukan JP Niners akan menunggang ke garisan penamat. Apa yang sehingga buat mendapat menunggang? kemenangan. Suka menunggang-nunggang ke? Ya, suka menunggang. Kita akan saksikan Want to fight. adakah tunggangannya sampai ke garisan penamat ke tidak? Lihat untuk perlawanan pusingan ketiga. Perlawanan yang cukup sengit sekarang ini. Masing-masing sudah pun ada satu mata. Tetapi mata terakhir yang paling berharga, terbakar obor terbuka api, membakar semangat para pahlawan. Pejuang jalanan akan melawan kembali atau akan dilanggar nakhoda lautan. Perlawanan pusingan yang ketiga di antara pasukan Tuda berhadapan JP Niners. Kita juga kena melihat bagaimanakah kadar kemenangan JP Niners berada di bahagian second pick. Adakah akan dipecahkan oleh Todak ataupun tidak? Tapi pastinya fokus kepada pasal early game, siapakah yang akan bergerak dengan lebih agresif. Nampaknya Rasi terlebih dahulu memberikan tekanan sikit banyak di bahagian tengah. Ya, konsistensi harus tu dijaga. Win rate yang 100% letak dekat bahagian second pick. Akan tetapi JP Niners menghadapi kesukaran sedikit sekiranya pasukan Todak melaksanakan seperti mana dalam game yang pertama sebentar tadi, perekanan yang diteruskan kepada pasukan JP Niners, terutamanya apabila jungle daripada Max yang mungkin akan diganggu nanti. Ya, tepat sekali. Yang mana bakal diganggu. Dilihat juga dengan ambilan jungle di kawasan atas buat Max. Oh, retribution kena pakai. Siapa yang dapat? Nampak macam Max yang dapatkannya. Kelebihan pastinya cuba untuk dicapai oleh Max. Mencari level 4 terlebih dahulu dengan mobility yang ada. Mencuri jungle pihak musuh. Itu guys, Dipaksa balik tu. ya, dipaksa balik. Dan kita melihat Lolios mempercepatkan sikit sebanyak clearance wave untuk membenarkan minion wave beliau dijatuhkan. Tapi mungkin sedikit perlahan dekat sini. Cukup guys, mungkin sempat untuk mendapatkan gol dan juga bahagian tengah. Max, satu tusukan cukup memadai. Darah yang pertama jatuh kepada pasukan JP Niners. Ya, berjaya untuk dapatkan satu mata pembunuhan dengan sangat awal. Sementara di bahagian bawah ada yang memerhati. Ye yang menggunakan caw. Dia menggunakan Korang dah sebut dah? Ha. Korang belum sebut? Belum. Belum kan? Okey, ye menggunakan caw di sini. Yang mana dengan caw EXP jadi kelebihan yang besar iaitu gerakan untuk melakukan sepakan tu lebih laju. Satu lagi adalah flexibility dan juga kepantasan Chow untuk melibatkan diri dalam pertempuran juga ada. Sama sekarang dia sedangan dibuat terlebih dahulu, tetapi dengan ada room manipulation memberikan ruang. Rasi buka NKBE, lari tanpa tol dibayar dan Rasi selamat. Walaupun tak ada tangkapan daripada JP Niners, tetapi gerakan agresif daripada Yeti Flicker dan cubaan untuk menggunakan Whale Dragon memaksa Gary menggunakan Enhance Sword sebentar tadi meloloskan dia. Tetapi ini juga menyebabkan Gary tidak mempunyai ruang yang lain untuk memberikan saingan kepada pengambilan turtle yang pertama. Ruang yang lebih selesa lagi kepada Max. Sangat-sangat selesa untuk Max pada saat ini dengan turtle yang berjaya untuk dapatkan kill yang pertama juga milik beliau. Nak dibandingkan dengan Gary level 5, satu level di bawah Max. Kalau satu kali buffnya dicuri mungkin akan ada masalah besar. Tapi Rasi Sekali lagi NKB LPT pula kali ini pergi ke pantai timur untuk mendapatkan Yalot. Bagi kill kedua JP Niners. sememangnya jauh dikejarnya Yanlord sebentar tadi. Melihatkan bagaimana jalan yang agak sesak dilalui oleh, terutama pada hari perayaan. Di hari perayaan ni memang susah untuk melalui highway sebegini. Ya, dan nampaknya kali ni JP Niners memilih untuk memberikan fokus lebih tinggi lagi kepada Cikgu Guys di bahagian atas, mula melakukan rotasi memastikan Cikgu Guys berada dalam keadaan yang tidak selesa. Tetapi Yanlord telah pun tiba di bahagian tengah pula. Taim terus saja dicari, tapi Flicker terus Flux. Sekarang ni Zaim Senpai tiada Flicker dalam masa 2 minit adalah info yang berhasil untuk diambil oleh pasukan JP Niners. Walaupun ada pasif, mungkin selepas ni sekiranya Zaim Senpai tertangkap, ada masa untuk JP Niners memastikan kill tersebut kepada jentera pejuang Niners. Ya, engagement hanyalah untuk membenarkan mereka mempunyai situasi yang lebih selesa lagi di dalam pengambilan turtle yang kedua yang akan hidup kurang daripada 10 saat saja lagi. Kedua pasukan mula melakukan rotasi ke arah tersebut. Mula untuk menghampiri kawasan turtle yang sudah pun muncul pada saat ini. Adanya Momo boleh saja melakukan tendangan. Cici walaupun dengan penggunaan Vengeance sekalipun, dirinya ada tendangan dilaksanakan oleh Ye. Pastinya boleh untuk menumbangkan Momo. Dan pada saat ini Lolels di bahagian atas masih lagi
50-50 saya boleh kata. Walaupun early game tadi kita nampak Ciku guys agak sedikit tersiksa, tapi masuk ke bahagian mid game ini okey-okey je, tak terlalu susah untuk Ciku guys berhadapan dengan Lulius. Masih terlalu awal, mungkin perlukan bantuan untuk berada di bahagian goal lane sana. Melihatkan apabila Loyal pun memakai Purify, dia perlu berjaga-jaga posisi yang ingin untuk dilakukan. Contoh, kalau dia agresif terhadap Cikukas, andai kata ada Todak berikan bantuan, tak ada escape mechanism yang ada pada Loyal selain daripada Wolf Transformation untuk melarikan diri. Ush, awal ni ye dah bagi laning dekat Max. Max memang akan diberikan farm yang banyak. Ya, untuk mendapatkan level lebih tinggi lagi 9 berbelaskan 8 di antara kedua jungler. Situasi lebih mudah Wow! lagi Max, tapi Salah sepak. Yes, sekarang ni dengan pembentangan Frigid Glacier, satu lagi highway dibuka. Plus pula kali ini memberikan bantai kepada Gary. Tempest of Blade mengetah ke tanah Momo, buka Vengeance. Dan Vengeance daripada skill spell pun terus memberikan ketahanan sedikit. Cumanya Momo tidak boleh bertahan dengan lama, akan kecundang jua di Mama oleh pasukan JP Niners. Mencerminkan dalam game yang pertama, Todak masih kemarau kill. Agak menarik apabila tendangan daripada Y3 tidak berjaya untuk diguna pakai secara dengan baik, tetapi dia berjaya untuk membuka war dengan sangat bagus. bukan sahaja daripada tetapi kita juga kena ingat Glorious Pathway daripada Rasi, Real World Manipulation daripada Zakriti, menyebabkan kawasan tersebut Todak tak mampu nak melakukan apa-apa pergerakan dengan begitu mudah, dan itu secara tak langsung membenarkan Max bergerak secara bebas, memberikan fokus siapa yang ingin dijatuhkan. Tapi sekarang ni rotasi di bahagian atas, Konsil telah pun digunakan, tetapi Loyals masih lagi berada dalam keadaan yang selamat. Percubaan. Rasi mengetahui perkara tersebut. Mancing terlebih dahulu, dapat pula 4 orang di kawasan atas. Informasi yang dia pakai akan cuba untuk dapatkan bahagian bawah. Kalau diorang dapat bawah ni, kalau JPNS dapat bawah, field rotation untuk Todak di kawasan atas tadi. Siapa ni? Betul. Agak merugikan sebenarnya, tetapi kita juga kena faham di mana mobility JP Niners agak tinggi. Ciku guys yang cuba mempertahankan turret tetapi tidak mengapa. Hanya untuk membersihkan minion saja supaya tidak ketinggalan dengan begitu jauh. Atas kena tutup dah ni. JPNS dapat juga mungkin. Rotation yang baik, dia pancing Todak pergi bawah. Sia-sia sekali lagi. ini kita boleh katakan kawalan side lane Syed yang bukan shade tapi side lane yang begitu cantik daripada JP Niners. Di bahagian atas, di bahagian bawah, memecah belahkan Todak. Fokus ingin diberikan ke arah yang mana, melakukan rotasi sikit sebanyak merugikan, memberikan kelebihan sebaliknya kepada JP Niners. Ya, tepat sekali. Lihat bagaimana Ye melakukan kekacauan. Diorang betul-betul nak kepung ni. Okey. Ye duduk di kawasan tersebut, cuba untuk dikenakan out. Tenang saja. Set off. Tendangan ke? belum lagi tendangan pertama mereka berikan agak lambat, tapi memancing Vengeance untuk dikeluarkan. Momo tidak bertahan dengan begitu lama. Duduk dekat jalan wrong way telah pun dibentangkan oleh Rasi. Bergerakan menjadi slow amat untuk melarikan diri. Hanya Glorious Pathway saja yang digunakan pakai sebentar tadi untuk memastikan kawasan zoning yang cantik daripada JP Niners. Mereka masih lagi mempunyai real world manipulation, bermaksud mereka masih lagi mampu untuk memberikan saingan kepada pengambilan lot yang pertama ini. Tetapi Todak juga meninjau kawasan tersebut, sepertinya ingin memberikan saingan. Percubaan untuk lakukan saingan, tapi lihat bagaimana Y3 di bahagian depan memberikan serba sedikit zoning out. Open map yang mudah daripada pemain ini. Pelaku frontline melepaskan Todak, tapi lihat Bersama dengan Nika terus keluar dan Zakti yang kena tangkap terlebih dahulu. Dan mencuba untuk memberikan bantuan yang lot menerima damage agak besar. Kehilangan seorang pemain yang dapat memberikan zone yang besar kepada JP Niners. Memberikan green light mungkin untuk all out pada tank yang berada di bahagian atas. Max lawan Gary. Retribution siapa yang akan menang? Level 13 lawan 9 ni. Tempest of Blade dibentangkan Gary. Akan menjadi cagaran dan 2 kill untuk JP Niners. Boy ledak menutup mata, dihilangkan oleh pasukan JP Niners. Walaupun level 11, Gary berjaya untuk menang Retribution berhadapan dengan Max yang berlevel 13. Namun hilang 3 nyawa, berbaloi. Jawapannya pastilah tidak. Kerana kita juga kena melihat bagaimana respon dari JP Niners. Mereka berjaya untuk mendapatkan 3 kill. Apakah habuan lebih yang berjaya didapatkan? Dan antaranya adalah auto threat di bahagian atas yang berjaya
dijatuhkan oleh Mac. Dan sekarang ini juga tekanan sikit sebanyak diberikan kepada bahagian bawah. Dan mungkin menara yang terakhir di kawasan luar di bahagian tengah juga akan mula jadikan fokus. Ya. Dalam waktu ini juga lihat JP Niners sudah pun kehilangan satu nyawa baru daripada awal game. 8 berbalas 1 sekarang ini, yaitu Zakyuti. Dicari gerakan sebentar tadi agak berani, tetapi masih lagi berisiko pada beberapa saja. Masih lagi berisiko dan kita juga kena ingat di mana sekarang ini JP Niners masih berada dalam keadaan yang selesa. 6,000 gol kepada bahagian hadapan daripada sudut damage, kekebalan masih lagi dipegang oleh mereka. Todak sekarang ini mungkin sekali lagi perlu menantikan kesilapan formasi daripada JP Niners. Kalau ada target-target yang penting seperti Lolius ataupun Zakyuti, kita boleh katakan off positioning, boleh saja ditangkap oleh pasukan Todak. Saya nampak kesan yang sangat ketara apabila Momo tak mendapatkan alert untuk counter engage. Saya pun nak ikut lah. Rico balik. Tetapi bukan Momo saja tumpuan kita. Chico guys juga apabila tidak mendapatkan gol ini mempunyai mobility. Kelihatan di mana JP Niners dapat mengawal situasi wave control ataupun wave management dengan lebih baik lagi. Disebabkan dengan lane yang telah pun diuruskan dengan sangat baik, jadi tekanan mudah untuk dilakukan di pelbagai penjuru. Jadi untuk pasukan JP Niners boleh pilih nak top ke, mid ke, bawah ke, no problem at all. No problem at all. No discussion needed. Wow, what a word. What? JP Niners langgar. Bukan. Kali Salah tim. Jangan suka. mungkin sekarang ni JP Niners perlu untuk menunggang lagi, sebab pada waktu yang sama Todak masih lagi mempunyai capability, sebab end game atau late game punya insurans masih lagi dipegang juga untuk tugas yang belum lagi dikorbankan. Antara yang saya rasa saya dan Sunforce risaukan kepada Chico guys sekarang ini, mobility rendah satu, jarak yang pendek apabila JP Niners mempunyai high ground yang agak tinggi sehingga target lock dan juga kemampuan untuk pergi pada bahagian backline. Jadi kalau Chico guys berjaya untuk mencapai power spike beliau, ianya masih lagi bukan situasi yang mudah untuk Chico guys mendapatkan kemenangan sebenarnya. Masalah terbesar dekat sini adalah Todak tidak mempunyai hero yang mampu untuk melakukan pick off yang lebih mudah untuk diberikan follow up oleh carry. Tapi lihat conceal. Terus kena tendang untuk keluar daripada kawasan tersebut. J3 menggunakan Way of Dragon untuk escape mechanism. Sekarang ini dihalang pula dengan adanya pembentangan Glorious Pathway. Yang Lord berada di bahagian depan, engage pula dan cuba untuk dibaksa. Dan sekarang ini pasif daripada Zaim Senpai telah berada untuk menghabiskan 3 orang jatuh. Cuma Max 2 lawan 4. Max seorang diri daripada pasukan Todak masih mempunyai 3 peluang untuk Todak mengatakan tidak kepada engage yang dilakukan oleh JP Niners. masih lagi berencana untuk bertahan. Sekarang ni Todak dengan 3 orang di dalam permainan dapatkan Lord dan Max hanya dapatkan benar di bahagian tengah. Satu orang katakan pincer attack ataupun wrap around yang dilakukan oleh pasukan Todak sebentar tadi menyebabkan JP Niners tersepit daripada 2 arah yang berbeza. Lagi sekali tadi wrap around atau Pincer attack. Pincer attack. pincer attack. Catat masa tak catat. Pincer attack, Pincer. wrap around. Tak tahu lah macam mana sebut. Pincer attack. Pincer attack dengan wrap around Oh, okay. Table English punya ilmu ni. Saya tahu wrap up Wrap up tu. Wrap up tu. Lepas tu dah balik dah. Wrap up tu nak balik nanti bukan? Okay. Sabar, belum lagi disebabkan Todak sebentar tadi telah pun berjaya untuk mendapatkan Luminous Lord, membeli masa yang sangat-sangat diperlukan oleh mereka dengan satu serangan yang cukup berjaya. Dan sekarang ini peluang untuk mereka mendapatkan segala menara di kawasan luar, di mana ini adalah menara mereka yang pertama berjaya mereka dapatkan. Sebenarnya adakah memadai secara 100% sebab Cipugas berseorang diri sekarang ni di bahagian atas dia tunjukkan diri ala Momo juga. Dengan satu hentakan jadi berada di bahagian depan dalam rasi. Conceal terus meninggalkan tarik tersebut melihat Jan Lot menggunakan conceal sebenarnya. Dan JP Niners berundur untuk menarik Lot itu bagi meleyahkan masa lagi. Dan kalau kita nak bercakap tentang melakukan pertahanan, kita juga kena melihat kemampuan JP Niners untuk melakukan clearance wave di sini. Dan sejujurnya tidaklah terlalu kuat untuk JP Niners melakukannya. Sebab poking boleh sahaja dilakukan oleh Zakyuti, tetapi untuk lakukan clearance wave bukanlah begitu pantas berbanding dengan Zaim Senpai, Gary yang mampu untuk melakukan ataupun menggalas tugasan tersebut. Kita tengok sekarang ini
perlu untuk berhati-hati. Bagaimana Chow yang dipakai oleh anak muda ini membuka map, sekiranya tersilap push, dia paling takut nak masuk bushes tu tau sebenarnya. Sebab itu macam probability ada orang paling tinggi. Jadi saya tak rasa dia akan masuk kawasan tersebut. Oh, dia guna teori dia tahu. Dia tahu. Jadi Yetri adalah seorang yang teliti. Ya, sudah tentu dia tahu. Sudah tentu. Dia guna teori tadi, mana pak? Dia kena teori. Di depan, dia masuk balik. Nampak kantai ada orang dalam hiss tu. Itu dia buka. Tapi kalau dia tertangkap akan menjadi perkara yang sebaliknya. Jadi pengawasan dan juga kepantasan penggunaan Jack Kundo tadi dimanfaatkan 100% oleh Ye. Winner Nature telah pun disiapkan oleh Cikgu guys. Mungkin ini adalah titik di mana beliau boleh sahaja mula bermain dengan lebih agresif lagi dengan sedikit sebanyak perlindungan yang telah pun dimiliki. Dan kita juga kena melihat bagaimanakah Todak ingin melakukan serangan yang seterusnya. Kalau sekali lagi mereka mampu untuk melakukan serangan daripada 2 atau 3 arah yang berbeza, disebabkan JP Linus high ground mereka kuat. Tetapi kalau serangan daripada arah yang berbeza, contoh Zakir Team tak boleh nak memindahkan Rival Meditation tersebut. Adakah pasukan JP Niners memaksa akan ataupun cuba untuk buatkan Todak berlawan dekat dalam kawasan yang sempit? Awak rasa siapa yang akan dapat kelebihan dekat sini? Sabar sebentar. Pick up tidak lakukan terlebih dahulu yang Lord. Sekarang ni Rahsia akan menerima damage yang banyak dan juga disengage yang baik daripada keluar pathway tersebut. Cumanya daripada perebutan Lord ini dibuka, hanya ada real world manipulasi yang akan dapat untuk digunakan JP Niners. Manipulasi dunia nyata. Saya bagi awak catat pula kategori manipulasi dunia nyata. Bukan. Team fight. Tendangan dibuat terlebih dahulu, adakah berjaya untuk dilepaskan? Jerry akan berjaya keluar, tetapi keluar. Sekarang ini pasukan JP Niners ada kelebihan. Typhoon Subblade dibentangkan. Triple. Sekarang Cikgu Gas melarikan diri, dikejar oleh Rasi, tapi di bagian belakang Yalot dirata oleh JP Niners. Adakah ini N? 2 orang tanpa ultimate untuk Zaim Senpai. JP Niners masuk. Todak bakal dilanggar. JP Niners main dengan marah bahaya dan terus saja